Jadi kamu punya mana buku? Ada buku tu kan? Belum bagi seorang satu. Masjid surau dia bukan ada itu. 62 amalan. Ada tak? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Yang saya hormati Tuan Imam, para muazzin, ahli jadang khusus surau, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dengan izinnya dapat kita bertemu pada waktu maghrib ini untuk giliran saya menyampaikan kuliah dengan mengambil faedah daripada sebuah kitab terjemahan yang bertajuk 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga yang merupakan karya Abdullah bin Ali Al-Juwaithin hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang besar sekali faedah kepada kita untuk memberikan jalan-jalan yang banyak sekali. Bagaimana seorang hamba itu dapat meraih syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amalan-amalan yang tertentu. Di samping amalan-amalan yang wajib. Kerana banyak sekali amalan-amalan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ia nampak seperti kecil sekali, tetapi ganjarannya adalah dibuka baginya pintu-pintu syurga. Dan tentunya ya, kita sebagai orang yang beriman ya, sangat berhajat kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kita adalah layak untuk memasukinya. Ya, dengan jalan yang mudah. Ya, di antaranya adalah menerusi berdoa kepada Allah. Kita dituntut bersangatan agar berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kita syurga. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza sa'altumullah, ya, fas'aluhul firdaus." Apabila kamu minta syurga, maka mintalah syurga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, ya, wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kenapa kena minta syurga Firdaus? Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Ya, dan hendaknya kita ketahui bahawa syurga itu terdiri daripada 100 tingkatan. Paling tinggi adalah syurga Firdaus. Dan dia juga adalah syurga yang paling pertengahan. Dan di atasnya adalah Arash Ar-Rahman. Dan daripadanya lah mengalir sungai-sungai ke dalam syurga. Jadi ini adalah iaitu peringatan dan perintah Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Ya. Setelah kita berdoa, tentunya perlu diusahakan. Jadi kitab ini menjelaskan apa saja usaha yang hendaknya kita lakukan. Kerana syurga itu
Allah sebut banyak sekali di dalam Al-Quran, ia terhasil disebabkan amalan-amalan yang kita lakukan. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan itu, maka Allah merahmati kita. Asbab dengan rahmat Allah itulah maka kita dimasukkan ke dalam syurga. Ya, contoh Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf, ya, ayat yang ke-72, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Syurga itu, ya, dan syurga itu diwariskan kepada kamu disebabkan oleh amal-amal yang dulu kamu kerjakan waktu kamu hidup. Ini beruntung. Baik, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk kepada amalan yang kedua. Ya, amalan yang kedua pada muka surat 10 hingga 12. Iaitu beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Syarat yang pertama, selama-lamanya untuk masuk syurga, syarat pertama. Tak boleh ditukar, tak boleh diganti. Dia tetap duduk nombor 1. Apa dia? Mesti seorang itu hendaknya dia seorang Muslim. Islam. Ya, kalau dia tidak Islam, bukan seorang Muslim, maka dia tak akan ada harapan untuk memasuki syurga. Bahkan harapannya yang pasti akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itulah dia nasib, ya, yang sangat malang bagi orang-orang kafir. Dan Al-Quran menyebut banyak sekali tentang tempat yang satu ini di dunia lagi. Di dalam Al-Quran di banyak tempat Allah sebut tentang hukuman, kedudukan terhadap orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Mereka yang tidak mau beriman dengan kerasulan Nabi SAW yang terakhir, yaitu Nabi kita SAW. Maka dari sini faedahnya sungguh beruntung kita. Sebab kita beriman dengan kerasulan Nabi SAW dan kita menjadi seorang Muslim. Dan lebih lagi beruntung kita. Kita menjadi seorang Muslim, ya, lahir-lahir sudah didaftarkan nama sebagai seorang Muslim. Jadi keuntungan yang sangat besar yang wajib disyukuri. Ya, ada orang dia lahir dalam keadaan dan juga situasi keluarganya kafir dan dia kafir berperanjangan sampai ke mati. Dan sedikit daripada mereka yang kemudian, ya, menjadi seorang Muslim. Sebab itu nikmat yang paling besar adalah nikmat yaitu menjadi seorang Muslim. Sebaik apa pun dia, ya, sehingga dia membantu, ya, para rasul di dalam yang mendakwahkan tauhid, mempertahankan dirinya, tapi kalau dia tidak Islam dan dia mati di atas, ya, kekafiran seperti Abu Talib, dia tetap di dalam neraka selama-lamanya. Baik, itu yang pertama, selama-lamanya. Tetapi nak memastikan kita tetap di atas Islam itu perkara yang lebih berat. Kerana pintu untuk keluar daripada Islam itu banyak. Menerusi perkataan, menerusi perbuatan, menerusi i'tiqad. Boleh jatuh dari sisi perkara yang wajib, boleh jatuh dari sisi perkara yang sunat. Ya, betapa ada di kalangan orang yang mengaku Islam memperolok, mempersenda, ya, apa-apa yang ada dalam urusan agama dengan pelbagai ucapan yang secara dia tak sedar atau dia sedar telah terbatal keislamannya, walaupun dia solat, walaupun dia dengar kuliah. Tetapi salah satu kalimat yang dia ucapkan itu menyebabkan terbatalnya, ya, atau perbuatannya itu menyebabkan terbatal keislamannya. Seperti orang yang terlibat dengan amalan sihir, terbatal keislamannya. Atau orang yang bertemu dengan bomoh yang menggunakan kaedah-kaedah yang dilarang oleh syariat, terbatal juga keislamannya. Dia bukan, sebab tu sebut nak keluar daripada agama ni senang. Ya, apabila dia jahil, tidak tahu tentang apa saja perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu atau yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Sebab itulah hal yang terkait dengan rukun Islam, syahadah, solat, puasa, zakat, haji, kita wajib belajar fardu ain dari 5 sisi. Dari 5 sisi. Contoh solat, kita belajar apa maknanya. Makna solat dari sisi bahasa dan istilah. Apakah dia syarat solat? Apakah dia rukun solat? Apakah dia pembatal solat? Apakah natijah akibat dari kita melaksanakan solat? Sama juga untuk puasa, sama juga untuk zakat, sama juga untuk haji. Samalah yang pertama ni, syahadah. Apa makna dia? Apa syarat dia? Apa rukun dia? Apa pembatal dia? Apakah akibat orang yang benar tauhidnya? Kalau kita tak belajar, maka keberangkalian untuk kita jatuh terhadap perkara yang membatalkannya
sangat besar. Umpama orang yang walaupun dia pandai membawa kenderaan, tetapi kalau dia tak menghadiri kursus undang-undang, maka dia lambat laun di atas jalan raya, pasti dia akan terjatuh dalam pelanggaran undang-undang. Dia tengok 110. Oh, ini kena laju ni 110. Ini lain double lane. Dia ingat boleh pintas. Contoh. Itu dalam urusan dunia pun manusia boleh terjatuh. Apatah lagi nombor 1 yang wajib dijaga. Dan nombor 1 inilah yang akan menentukan nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ya. Kalau dia rosak, yang lain elok, habis semua. Habis semua. Ini nombor 1 penentu. Maka wajib. Sebab tu dia letak nombor 1. Sebab itu Allah ingatkan kita tentang nombor 1 ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu ilmui. Hendaklah kamu pelajari. I'lam tu perintah. Ya, fi'il amar. Belajar wajib tentang apa yang diucapkan itu. La ilaha illallah. Cukup dekat tu? Ulang kaji. Ya. Bagi yang tak datang kuliah yang lepas. Walaupun datang kuliah yang lepas, barangkali dah lupa. Sebab kitab tidak ada di tangan. Kitab ada di surau. Tu satu lagi masalah. Beli seorang satu. Datang kuliah bawa. Bagi yang memang penduduk sini, selalu datang surau. Ada di kuliah. Sejak saya mengajar sampai sekarang, ada. Semua sama. Tapi kitab tak bawa. Keajaiban di zaman ini. Tapi nak masuk syurga. Tak sanggup keluarkan duit beli kitab ni. Syurga sama tak harga dengan kitab ni? Sama atau tidak? Tapi asbab kita beli kitab, Allah turun rahmat, masuk syurga. Berubah. Saya selalu ulang. Pentingnya belajar dengan adanya kitab. Surau tu punya surau lah. Kita punya. Baik. Amalan yang kedua yang akan saya terangkan. Iaitu beriman. Dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan. Serta menjauhi kemaksiatan. Ya, di sini diletakkan 2 syarat. Amalan yang kedua. Yes. Iaitu beriman dan istiqamah. Tu 2. Dalam urusan apa ni? Iaitu dalam melaksanakan ketaatan. Iaitu apa yang Allah telah tetapkan untuk kita sebagai hamba melaksanakannya. Ya, dari sisi yang wajib dan juga dari sisi yang disunatkan. Serta menjauhi kemaksiatan. Yakni segala larangan-larangan Allah yang telah ditetapkan, ya, dan disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya. Dan ini hanya dapat diketahui dengan perantaraan ilmu. Ya. Sebab itu datang di majlis ilmu ini wajib. Fardu ain. Bukan ya, aktiviti sampingan. Sebab hujan tak boleh balik, duduk kuliah maghrib. Tak. Memang datang langkah kaki ke surau tu, dia tahu sesudah maghrib, setiap maghrib ada kuliah. Dia tak pergi mana lah, dia tunggu. Kalau hilang sifat ini sungguh ya kerugian yang besar dan dia akan didakwa nanti di mahkamah akhirat. Kenapa ketika ada majlis ilmu kamu balik? Kenapa kamu tak tunggu? Tu. Ya, kenapa? Bila ada majlis tertentu yang bersifat keduniaan, belum dibuka, kamu dah berbaris, dah beratur. Nak jawab macam mana? Nampak tu? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini siapa yang kata ni? Allah Ta'ala, pemilik syurga, pemilik hamba ni. Bagi mereka adalah syurga Firdaus. Tu tadi doa yang kita minta. Menjadi tempat tinggal. Allah bagi syurga yang terbaik. Syurga paling tinggi. Ya, iaitu syurga Firdaus. Tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Kekal. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Dah masuk syurga ni memang tak nak turun dah. Ibarat kita lah. Ya, duduk hotel 7 bintang. Nak turun tak pergi duduk hotel 1 bintang? Sama sekali tak ingin dah. Ya, itu dunia. Ini akhirat, syurga. Sebab setiap tingkatan syurga itu memiliki keistimewaan tersendiri. Tetapi yang ini paling kemuncak. Ya, bagaimana? Tak dapat nak kita gambarkan. Sebab apa? Tak pernah lagi lihat. Tapi Nabi SAW jelaskan tentang ciri-ciri dan sifatnya. Quran, kalau kita nak tahu tentang syurga dan neraka, buka Quran. Baca. Di situ diterangkan tentang sifat-sifat syurga.
yang sangat kita berhajat untuk masuk ke dalamnya. Tapi kalau nak masuk syurga tak pernah tahu tentang sifat-sifat syurga, masalah juga. Kalau nak selamat daripada azab api neraka tapi tak tahu juga tentang apa yang ada di dalam neraka, lagi bermasalah. Sebab dengan mengetahui syurga, kita akan termotivasi, terdorong, bersemangat untuk beramal soleh. Dengan mengetahui tentang betapa azabnya, seksa api neraka, kita akan menjadi takut, khawatir, menjadi seorang yang sangat teliti, berhati-hati dalam menjaga diri daripada melanggar perintah Allah. Kalau ada sifat takut ini, masjid surah penuh. Tak perlu nak buat kempen apa-apa lagi dah. Tapi hilang sifat takut. Sebab apa? Dia tak nampak kedahsyatan api neraka tu. Sebab apa dia tak terdorong untuk bersemangat datang ke surau masjid? Sebab dia tak nampak syurga. Sebab apa? Masalahnya di mana? Di ilmu dan di hatinya. Hatinya tak bersih, kotor. Dengan pelbagai penghalang-penghalang. Ini sebab itu kita kena bermujahadah, berusaha. Pintu masuk dia untuk menepis semua ini adalah pintu ilmu. Wajib. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Juga termasuk padanya muslimah. Baik. Jadi Allah mengkhabarkan pada kita, orang beriman beramal soleh. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Nak meraih keikhlasan ni pun bukan senang. Menyampaikan kuliah. Tak ikhlas dah tidak? Yang dengar kuliah ni. Tak ikhlas dah tidak? Pemilik hati itu saja yang mengetahui. Orang lain tak boleh nak pastikan. Alah tu bukan ikhlas pun dengan kuliah. Sebab hujannya tu duduk. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kita pemilik hati inilah yang mengetahui ikhlas atau tidak. Dan ikhlas ini akan menatijahkan sifat-sifat terpuji. Kenapa? Kerana ikhlas itu berkaitan dengan betapa akrab, dekat dia dengan Allah Ta'ala. Dia buat tidak ada kepentingan duniawi langsung. Tidak ada faktor yang memaksa dia untuk dia berbuat amal soleh. Semuanya dikeranakan oleh Allah Ta'ala. Jadi bahasa mudah, orang yang beriman, orang yang benar tauhidnya, orang yang dengar kata. Tak banyak bicara, tak banyak mendatangkan pelbagai alasan. Suruh beli kitab, segera dia beli kitab. Tak panjang akal dia. Tak payahlah. Ada kitab pun, apa faedah? Itu penyakit tu. Dan beramal soleh. Apa makna beramal soleh? Iaitu melakukan amalan-amalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh dia berwudu. Dia tahu wudu ni dipelajari dan dia lakukan sesuai persis seperti Nabi SAW berwudu. Bila dia buat amalan tu, dia akan refer, buat bandingan. Ini amalan Nabi SAW buat begini, sama. Aku pun buat. Dia solat pun ketika mula dia berdiri sampai dia bagi salam, dia tahu SOP solat dia tu. Daripada awal berdiri sampai salam, dia tahu. Hampir atau menyamai solat Nabi SAW. Rasa tak begitu? Sebab Nabi SAW perintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Kita mesti teliti ni. Aku takbir ni betul ke caranya? Macam ni ke Nabi SAW takbir? Aku letak kat sini ni betul ke? Aku berwuduk ni betul ke caranya? Aku mandi wajib ni betul ke seperti mana Nabi SAW ajar? Atau ikut-ikut aja? Tu kena tanya. Bacaan ni betul ke bacaan ni? Baca tahiyat ni betul tak? Ada tak orang semak bacaan ni? Sejak solat daripada dulu sampai sekarang pernah tak suruh sesiapa semak? Kau tolong cek bacaan aku ni betul tak? Huruf-huruf dia, makhraj dia semua panjang pendek betul tak? Kena ada orang yang semak. Itu namanya belajar. Tu belajar. Macam anak-anak kita kan. Kita semak dia bacaan ni. Adik, solat tengok depan ayah nak tengok. Berdiri, tengok cara berdiri betul tak? Tak kena ni, kena betul kan? Macam ni caranya. Takbir tengok. Salah takbir begini. Macam ni caranya. Tu namanya amal soleh. Maknanya apa? Dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Jadi dua ni tak akan dapat dilaksanakan melainkan dengan ilmu. Sebab itu menuntut ilmu ni perkara yang sangat wajib. Tak boleh diabaikan. Dia bukan aktiviti kerja sampingan. Bukan. Dia wajib masuk dalam jadual keseharian seorang Muslim yang mukmin.
Jadi apa akibat bila mereka memiliki dua sifat ini? Yaitu syurga Firdaus. Jadi nak masuk syurga bukan payah. Tak banyak syarat. Macam kita nak masuk universiti. Banyak syarat tak? Banyak. Nak ambil jurusan contohnya. Jurusan aero angkasa. Ya. Nak ambil jurusan kedoktoran. Nak ambil jurusan kejuruteraan. Macam-macam jenis. Mesti tengok kelulusan dulu. Berapa A dapat subjek tu, subjek ni. Nanti dah keluar nak bekerja. Banyak juga syarat. Ya, kelulusan apa? Kemahiran bahasa. Ya, kemahiran komputer. Pengalaman. Macam-macam. Nak masuk syurga dua ke syarat dia? Beriman dan beramal soleh. Iman, sebagaimana yang terangkum dalam rukun iman. Wajib belajar. Dia kunci dia belajar. Sudahkah kita belajar tentang rukun iman yang pertama? Beriman kepada Allah. Sudahkah kita belajar beriman pada para malaikat? Ni kalau tanya bab-bab malaikat gagal nak jawab. Macam mana? Contoh saya tanya. Dengan kita dia ada berapa malaikat? Allah letak setiap orang. Ada berapa? Saya ni ceramah seorang-seorang ke? Ada orang ke tidak? Ni bentuk soalan ni. Bukan bentuk penjelasan. Saya tanya. Dengan setiap kita ni sekurang-kurangnya ada berapa malaikat yang Allah sertakan bagi setiap kita yang hidup ni? Pernah fikir tak? Pernah tanya tak? Baru pertama kali ditanya. Selama ni langsung tak ambil tolong. Tak ambil peduli tu kan? Tu nombor, baru satu soalan tentang malaikat. Banyak lagi. Yang ketiga beriman dengan kitab-kitab. Khusus kitab Al-Quran. Kalau saya tanya, apa kewajipan kita yang wajib kita tunaikan terhadap Al-Quran? Apa? Tadabur. Amboi kau lompat tu. Kelas darjah 3 terus. Nantilah dulu. Darjah 1 dulu. Apa dia? Tadi betul lah tu. Betul lah. Ambil semayang. Tak. Quran tak ada semayang pun boleh. Cuma dia disunahkan saja. Kalau kita belajar, dia ajar. Hak Al-Quran, ya, yang pertama beriman bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Diturunkan menerusi berperantara Jibril kepada Nabi SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. Membacanya berpahala, dia adalah mutawatir. Sudah. Itu baru ringkas, ada banyak lagi. Cukup. Contoh. Ajaib kan? Quran tu kita tak tahu. Rupanya macam tu yang hendaknya kita ketahui. Yang kedua, membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau tak kerti baca, kena belajar. Kena pastikan bacaan itu benar. Mesti musyafahah dengan guru. Beramai orang tak pandai baca Quran. Baca terbata-bata. Yang langsung tak pandai baca pun, dah tua pun tak baca lagi. Dia tak mau belajar. Apa dia nak jawab dia kepada Allah? Yang ketiga, iaitu memahami. Berapa ramai orang baca Quran tak peduli langsung. Contoh saya tanya tuan-tuan ni. Solat. Rukun yang mana? Rukun Fatihah kan? Apa makna? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dekat. Belah ni dulu saya tanya. Boleh tak? Iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belah sini pula saya tanya. Maliki yaumiddin. Berat sungguh ni. Tuan-tuan tak takut ke? Ya. Dah solat 30 tahun. Dah solat 40 tahun. Masih tak tahu makna. Macam mana kita berhadapan dengan Allah? Macam mana benda ayat tu nak membentuk diri kita menjadi orang yang makin dekat dengan Allah, makin bertakwa, makin ada sifat takut, makin ada sifat kehambaan. Yang keempat, sesudah kita memahaminya, mentadaburinya. Setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada tindakan yang perlu dibuat. Yang kelima baru mengajak manusia kepadanya. Mengajar. Ini bukan wajib lah ni. Ya, ini pilihan lah, tambahan. Kelebihan pada orang yang pandai. Mengajar. Dan yang keenam adalah mempertahankan Al-Quranul Karim. Cukup cakap tu. Panjang saya, saudara. Jadi nak bagi kesedaran pada kita bahawa menuntut ilmu itu sangat penting. Sangat urgent. Bahasa Inggeris kata. Ya, dia bukan perkara yang kecil. Baik. Ya, itu beriman dengan Al-Quran. Kemudian beriman dengan apa? Rasul-rasul. Pernah tak sepanjang usia buka buku, baca biografi para rasul? Siapa rasul yang pertama? Soalan mudah.
Tak ada jawapan juga. Rasul yang pertama. Siapa? Tuan? Cuba, tak apa, salah tak apa. Saya tak denda pun. Saya tak suruh ganti ceramah kat depan ni. Rasul yang pertama. Okey, Rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir. Nabi SAW. Rasul yang pertama. Boleh jawab lagi. Nabi Adam AS. Tak, Nabi Nuh AS. Sebab Nabi Adam AS, dia diturunkan ke bumi bukan diutuskan sebagai Rasul. Betul kan? Tak berlaku apa-apa penyimpangan daripada tauhid. Bila berlaku penyimpangan ni, manusia mula menyembah berhala. Zaman Nabi Nuh AS. Maka Allah utuskan Nabi Nuh AS untuk memperbetulkan kembali mereka agar mentauhidkan Allah. Akibat penyimpangan tipu daya syaitan. Sebab tu ketika di padang mahsyar, ketika umat manusia datang untuk memohon segera mendapatkan syafaat daripada setiap rasul sampai kepada Nabi Nuh AS, mereka berkata, anta awwalur rusul. Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Tu dalil dia. Tu baru ringkas banyak lagi. Betapa lalainya kita. Betapa alpanya kita terhadap kewajipan. Rukun iman tu wajib kan? Dia bukan sunat. Sekurang-kurangnya perkara-perkara pokok, ringkasan-ringkasan tu kita kena ada lah, kena tahu. Adapun perinciannya itu adalah kelebihan. Tu beriman tentang hari akhirat. Tuan-tuan, beriman dengan hari akhirat. Mula-mula apa? Mula-mula peristiwa pertama hari akhirat. Sebelum hujung sekali, syurga atau neraka. Cuba atur. Boleh atur tak? Mula-mula nak pergi mana? Lepas tu nak pergi mana? Lepas tu nak pergi mana? Sepatutnya sekarang ni, bila saya tanya tu, dah nampak gambar dah. Sebab kita akan pergi ke situ. Mula alam transit, alam barzah. Betul kan? Berlaku kiamat, mula-mula di alam akhirat, kita akan dihalau kepada mahsyar. Tu terminal, stesen yang pertama. Kemudian kita akan dihisap. Kita akan ditimbang. Hisap, ditanya pelbagai soalan, banyak bentuk lah. Kemudian kita akan ditimbang amalan-amalan. Pada hisap tadi kita akan dapat kitab. Buku catatan. Arah kiri atau arah kanan atau belakang. Itu ringkasan tu yang kita nak tahu. Kemudian setelah kita ditimbang amalan kita berat atau ringan, kemudian kita akan pergi ke mana? Saya tanya itu. Saya sebut dah dua ni. Lepas kita dah ditimbang amalan kita, nak pergi ke mana? Nak pergi mana? Tak tahu nak ke mana. Pergi ke telaga. Dahaga sangat. Kita ada Nabi SAW, kita akan pergi ke telaga Nabi SAW. Tetapi akan ada sebahagian daripada umat Nabi SAW akan dihalau. Suhkon. Stay away. Menjauh. Itu kalau syarah, adalah penjelasannya. Bila selesai situ, barulah akan naik di tiang sirat. Nanti ada kisah pula sesama kita. Kezoliman yang dilakukan sesama hamba, Allah tak akan biarkan. Kemudian, melintas di tiang sirat, sama ada jatuh, dikait dengan pengait-pengait besi daripada neraka, atau berjaya lepas. Lepas pula macam-macam cara. Bila hisab, bila azab. Ni first class. Langsung masuk, tak payah semak. Seperti Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut dia. Ada orang yang dihisab dengan ringan. Jalan mudah. Ada orang yang dihisab dengan berat, maka tanda-tanda akan jatuh. Masuk ke dalam neraka. Waliyazubillah. Cukup tak kat tu? Jadi, sebab apa saya sebut ni pada tuan-tuan dan perempuan? Hendaklah kita jangan abaikan kewajipan kita. Banyak kewajipan kita. Dalam urusan dunia, kenapa kita sanggup menghabiskan usia dan tenaga? Siang malam. Tapi untuk datang kuliah maghrib, kita tak luangkan masa. Masjid surau dah buat aturan. Tiap-tiap hari ada kuliah. Satu Ahad ada kuliah subuh. Kenapa kita tak datang? Padahal datangnya kita ke majlis ini akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka dan kemurkaan Allah. Bahkan orang yang datang ke majlis ilmu, walaupun dia duduk dalam majlis ilmu tu tidur ketika kuliah disampaikan, tak patutlah kan? Dia termasuk dalam hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, dia sedang menuju ke syurga Allah Ta'ala. Allah nak pergi syurga ni. Duduk dalam kuliah ni. Tapi tak endak. Buat endah tak endah. Berat sungguh lah kita. Macam mana nak masuk syurga kalau begitu? Nampak? Ni tawaran siapa yang buat ni? Allah Ta'ala. Baik. Allah Ta'ala juga berfirman. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nampak dua syarat. Mereka itu penghuni syurga
mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Ya. Jadi di sini beriman itu tidak semudah ucapan ini. Tadi tunaikan rukun iman tu, belajar. Itu ada lagi. Beriman dengan takdir. Ada lagi. Ya. Jadi baca, beli buku. Nak datang kuliah barangkali ya tak sempat nak belajar semuanya. Barangkali tak ada tajuk tu diajar di surau. Beli buku, baca. Ya sekarang senang dah nak belajar, tak ada alasan. Buka YouTube tu cari ustaz yang mengajar rukun iman. Pergi duduk dengar. Sambil pergi kerja, pasang. Pergi balik. Setahun habis satu kitab. Kenapa? Tak buat. Ni buka lagu lah, dengar DJ berceloteh cakap yang bukan-bukan. Pergi balik 20 tahun. Nampak? Elok dapat pahala, dapat dosa. Ya, mensia-siakan waktu yang sangat bernilai. Kemudian, yang ketiga, ayatnya adalah innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabbi Allah. Ni. Yang ini soalan pertama dalam mazhab ni. Man Rabbuka? Orang yang beriman, benar, beramal, dia akan jawab Rabbi Allah. Tak payah diajar. Ya, tak perlu ajar pun. Kalau ajar, kalau di dunia dia tidak, dia membiasakan diri, iltizam di atas ini, dia tak akan boleh jawab. Sebab yang akan mendorong dia, membolehkan dia menjawab amal soleh dia, ketaatan dia kepada Allah. Ya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maknanya tetap istiqamah. Nikmat ni tuan-tuan. Sebab itu kita kena berdoa kepada Allah, memohon istiqamah. Ayat ini para ulama kata apa? Di antara mereka, orang yang berkata kami beriman kepada Allah ni kathir. Ya. Tu. Alladzina qalu rabbuna Allah. Ramai kita-kita ni. Awak Muslim tak? Ya, saya Muslim. Saya beriman kepada Allah. Banyak sebut. Betul kan? Kathir. Ramai. Umat Islam ada 2 bilion lebih kurang sekarang. Sikit ke banyak? Banyak. Sangat banyak. Bukan sikit. Sangat banyak. Tapi berkualiti atau tidak? Tu masalah dekat situ tu. Ya. Di zaman Nabi SAW, para sahabat yang beriman sedikit. Tetapi sangat berkualiti. Ahli syurga semuanya. Kita yang datang surau ni, yang bagi kuliah ni, belum tentu ahli syurga. Setuju atau tidak? Tapi kita sangat berhajat pada Allah. Al-khawf war-raja. Takut dalam beribadah. Takut Allah tak terima. Tapi harap agar Allah terima. Sikit amalan. Kalau nak banding, nak dapatkan syurga. Tapi kita baik sangka dengan Allah. Sebab Allah janji. Kalau nak ditimbang dengan amalan kita, tak layak. Betul kan? Datang kuliah pun tidur. Datang kuliah jaga, celik. Tapi akal dia bukan ada di sini. Perhatian dia ada di luar. Badan dia di sini. Tu yang tanya soalan tak boleh jawab. Berkali-kali tanya. Tak jawab-jawab. Tempat lain lah bukan sini. Kalau sini, apa salahnya, betul kan? Perbetulkan. Ya, jangan marah pada saya. Tapi ini bentuk wasiat takwa. Nasihat menasihat. Untuk kebaikan. Supaya nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, saya selamat. Ya Allah, aku telah sampaikan. Aku telah terangkan. Walaupun pahit nak disampaikan. Tapi aku sampaikan demi mengingatkan itu adalah tanggungjawab. Tu. Lepas. Tuan-tuan buat atau tidak? Satu bab. Sebab tu kita semuanya nanti, kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kita tak akan bergesek, tak akan berganjak kaki kita nanti di padang mahsyar. Di hadapan Allah, kecuali Allah akan tanya kita 4 soalan. 1, an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmu. Kamu buat apa dengan ilmu? Bukankah itu hari ada ustaz tu, si A kata kat kamu, kalau keadaan begini, buat begini. Kamu buat ke tak? Saya selalu bagi contoh yang berulang-ulang di sini. Ya, tadi hujan kan? Kalau waktu hujan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, tanda kita mengakui kebesaran Allah, orang beriman akan segera respon terhadap hujan. Nak kata apa? Kalau hujan turun, nak kata apa? Hujan turun lah pula. Aku baru basuh motor siang tadi. Itu tak apa, tak ada masalah. Itu fitrah alamiah. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia tahu ini nikmat Allah turunkan. Boleh jadi juga musibah. Lalu dia pun segera terkeluar daripada mulut dia, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kerana itulah yang diajar oleh Nabi SAW.
Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ya tiba-tiba datang angin yang sangat kuat. Dia pun baca doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW sebagai membesarkan Allah dan pergantungan pada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, jadikanlah kebaikan pada angin ini, jangan jadikan padanya ada keburukan atau kemudaratan. Kalau hujan terlalu lebat, khawatir, ya banjir pula sekejap lagi. Ya, dan sebagainya, dia pun berdoa baca pada Allah. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Teringkas saja, panjang lagi. Ketika hujan berhenti, berhenti dah. Betul kan? Lega boleh balik. Datang kuliah naik motor. Kalau hujan, pukul 10 tak balik. Jangan baru ni. Ya, lagi hujan lagi tu, duduk kat surau. Tunggu situ. Bila berhenti, nak kata apa? Nabi SAW ajar kita. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ya, hujan turun disebabkan oleh rahmat. Ya, dan fadilah daripada Allah Ta'ala. Allah yang menurunkan hujan. Maka kewajipan kita adalah bersyukur di atas perkara ini. Tuan-tuan, umur kita dah 70, 60. Hujan ni turun tiap-tiap tahun tau. Di Malaysia. Sampai banjir. Angin tak pernah tiup. Kadang-kadang membawa musibah. Kilat petir selalu kita alami. Tapi kita tak kata apa-apa. Nampak tak? Betapa kita kedekutnya untuk mensyukuri nikmat Allah. Tu. Macam mana nak jawab di hadapan Allah? Macam mana? Tu baru satu. Banyak lagi. Kita tak ada keinginan untuk mengambil tahu. Tapi kalau dalam urusan dunia, ya Allah bersungguh. Masuk kerja. Tak jadi ni, kawan. Dah jadi line leader ni. Masuk dengan SPM sama-sama. Line leader dah dia. Ya, 2 tahun pula. Jadi supervisor dah dia. Tak boleh jadi ni, aku kena belajar. Pergilah ambil kursus PJJ. Satu Ahad. Orang rehat, dia pergi belajar. Dapat diploma. Tak jadi ni diploma ni. Kalau diploma tak boleh jadi manager ni. Habis-habis kuat pun eksekutif ya. Pergi belajar pula ambil degree. Dah jadi eksekutif. Tak boleh jadi, aku nak jadi pengarah. Buat pula MBA. Master in Business Administration. Dapat. Usaha siang malam. Umur dah 40. Sungguh. Belajar buka siang malam. Buat assignment bagai-bagai. Tapi berdoa ni tak pernah dia buat. Padahal ustaz tu ceramah berkali-kali. Ustaz tu suruh beli kitab. Dah. Orang tu kata berbuih mulut. Tak dia buat je. Kenapa kita jadi demikian? Khawatir ni, kita kena penyakit ni. Penyakit hubud dunia wa qarihatul maut. Cinta dunia, takut mati. Bak dunia berkira. Bak dunia tak berkira. Ya, pergi pasar raya. Habis duit 100, 500. Selamba yang tolak troli tu kan. Kitab ni berapa Ustaz? RM15. RM15 Ustaz. Tengok belik RM15. Aduh. Diskaun boleh diskaun. Diskaun. Atau suruh surau beli kan boleh tak? Surau beli. Ya Allah. Macam mana Allah nak beri kita kemuliaan? Macam mana Allah nak beri kita pertolongan? Macam mana Allah nak jadikan kita umat yang dihormati, yang dimuliakan, yang memimpin. Sebab itulah kita jadi macam ni. Allah hinakan kita. Ya, orang-orang kafir itu dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita menjadi umat yang mengikut, yang tunduk, yang tiada nilai. Tengoklah umat Islam di beberapa negara. Padahal negara mereka sangat kaya. Betul kan? Cukup tak tu? Kembali. Ini sebagai untuk menyedarkan kita. Saya selalu ulang benda yang sama. Sebab saya tahu betapa ruginya tuan-tuan. Perkara yang tak dikitab ni. Sangat rugi. Pasti akan menyesal nanti di negeri akhirat. Hari pertama menyesal dah. Bila dah mati dia menyesal. Allah paparkan kisah penyesalan orang-orang yang telah mati. Dalam surah As-Sajdah. Imam baca pada rakaat pertama hari Jumaat. Itu sunnah lah. Tapi bukan wajib lah setiap-tiap Jumaat, pagi Jumaat. Tapi kena selalu juga membacanya. Sebab di situ ada peringatan tentang persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Sebab hari Jumaat, hari kiamat. Jadi sebab surah tu dia dibaca. 2 surah tu. Sebab surah tu mengandungi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Agar takut, khawatir, apakah persiapan yang telah kamu lakukan. Di situ salah satu ayat menyebutkan tentang farji'na na'mal salihah inna mumkinun. Maka ya Allah, kembalilah kami ke dunia sekejap. Kami telah yakin, kami telah menyaksikan. Tapi dah mati. Tak boleh nak tolong. Tak boleh nak minta talian hayat pada orang yang hidup. Tak pernah kan? Sampai saat ini, mak ayah kita yang telah meninggal datang jumpa kita. Nak tolong ayah ni, ayah dalam kesempitan, kesulitan yang amat sangat di alam barzah ni. Kau tolong buat sesuatu untuk ayah, untuk mak. Pernah? Ada tak? Tak kan?
Sebab dah terputus. Ada lagi sikit. Boleh lepas azan. Azan Azan Lepas tu saya sambung 5 minit. Boleh kan? InsyaAllah 5 minit ke 10 minit kan. Biasa kan maksima. Bersabar sikit. Wallahu a'lam. Allah. أشهد 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 الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم رب هذه الدعوة والسلام. Baik, kita sambung sedikit lagi 5 minit ke 10 minit maksima. Kalau saya terlebih bagi isyarat. Baik. Jalan yang kedua untuk memasuki syurga adalah beriman dan istiqamah. Jadi pada ayat yang kita baca dari surah Fussilat ayat 30, begitu juga nanti sama juga lebih kurang pada ayat Al-Ahqaf ayat 13 hingga 14 berkaitan dengan dua syarat ini, iaitu beriman dan istiqamah. Maknanya beriman dan beramal soleh. Sebab itu kita kena mohon doa kepada Allah agar kita meraih kedua-dua ini. Khususnya terkait tentang istiqamah. Tadi saya sebut banyak orang yang mengucapkan qalu rabbunallah, saya seorang muslim, saya orang yang beriman. Ya, ramai kathir. Tetapi yang menyebut tapi walakin yang menyebut tentang ahli al-istiqamah ni, yang istiqamah ni qalil, sedikit. Sedikit. Apa bukti? Orang yang datang surah berjamaah sedikit kan? Orang yang duduk dalam majlis ilmu sedikit atau banyak? Sedikit. Jadi sebab itu sangat bersyukur kita menjadi golongan yang sedikit. Dan memang penghuni syurga itu nak dibandingkan dengan penghuni neraka sedikit. Penghuni neraka yang paling ramai.
Ya, di dunia pun kita dah boleh tak ketahui perkara ini. Orang kafir di dunia sekarang, di zaman kita lebih kurang 6 bilion. Orang Islam lebih kurang 2 bilion. Orang kafir itu, dia mati dalam kekafiran 6 bilion tu pasti masuk neraka dia. Sebab Allah sebut, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat yang ke-6. Ya, dan orang-orang yang kafir. Siapa yang kafir itu? Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir itu penyembah berhala, macam-macam, penyembah api, bagai-bagai. Dia tak jadikan Allah sebagai Rabb yang diibadahi. Mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan mereka Allah sifatkan sebagai seburuk-buruk makhluk. Dahlah kekal seburuk-buruk makhluk. Sebab apa? Sebab dia tak menjadikan Allah yang menciptakan dia sebagai sebaik kejadian. Betul kan? Maka Allah sifatkan mereka seburuk-buruk kejadian. Tak tahu kadar diri, tak sedar diri. Dia tu dicipta. Tiba-tiba tak mau tunduk taat kepada yang mencipta. Cukup tak tahu? Kembali. Jadi, ya, apa akibat kalau mereka tetap istiqamah? Maka Allah akan mengurniakan mereka, iaitu keteguhan. Ya, malaikat akan datang kepada mereka. Malaikat akan datang kata apa? Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Ni bila ni kita akan dengar ni malaikat berbicara? Ketika kita nak mati. Para ulama menyebutkan ketika nak mati, ya, satu rasa takut malaikat maut tu datang. Kita pasti akan takut, betul kan? Orang nak mati ni kita tak nampak wajah dia berkerut-kerut ke, terjerit-jerit tak. Allah hijabnya itu. Ya, tapi dia sekarang berhadapan. Kalau dia beriman, kalau dia kafir, tetap dia takut. Sebab ini penghujung usia dia. Tapi Allah datangkan malaikat memberikan ketenteraman. Ya, kamu telah beriman, kamu jaga hak Allah. Pada hari ini, kamu akan dijaga. Tenang. Itu yang datang surah yang ujung, Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Betul kan? Irji'i ila rabbiki roh. Kembali kepada Rabb kamu. Dengan redha dan diredai. Allah redha kamu sebagai hamba. Kamu sebab waktu hidup kamu redha Allah sebagai Rabb kamu. Kamu taat, kamu buat macam-macam. Susah sulit macam mana pun kamu usaha. Tu. Kemudian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksud syurga. Nikmat tak? Dan ketika dia berada di alam barzah, ketika nak disoal oleh malaikat, malaikat lain datang bagi tahu, jangan takut, jangan khawatir. Steady. Ini bahasa saya lah, taklah begitu kan. Dia boleh jawab soalan semua dengan tenang dan lapang. Datang 4 soalan tu, 4 semua lulus. Man rabbuka? Wama dinuka? Waman nabiyuka? Man nabiyuka? Dan wama ilmuka aw wama amaluka? 4 semua khalas. Malaikat jadi pembantu dia, penenang. Ketika nanti dia bangkit pada hari kiamat, dia juga hilang kekhawatiran. Ni para ulama sebut. Ketika dia disoal jawab semua-semuanya berjalan dengan lancar. Inilah nikmat orang yang benar ucapan, beriman, benar dari sisi perbuatan. Yang ini ni yang sulit. Sebab itu kita kena berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kita istiqamah. Tak kerti kok Arab, Melayu cukup. Kalau Arab, bahasanya Allahumma Rabbana. Ya, wahai Tuhan kami, Engkau adalah Rabb kami. Ya. Tu, farzuqna al-istiqamah. Rezekikan kami, kurniakan kami agar kami istiqamah. Kalau pandai sikit advance atas lagi. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Minta kepada Allah, Allah pasti akan makbulkan. Baik. Hadis yang terakhir. 5 minit lagi. Tak sampai dah baca hadis ni. Yang sebelum tu dalil dari Quran dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia radhiyallahu an berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Qalu, "Ya Rasulullah, wa man ya'bah?" Qala, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Ni hadis ni kita dengar betul-betul. Pasang telinga. Ni. Kata Nabi SAW, semua umat aku akan masuk syurga. Ni semua kita ni akan masuk syurga. Sebab kita umat Nabi SAW, betul kan? Kecuali, ada pengecuali mereka yang enggan. Ya, tak nak masuk.
Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang mentaatiku, maka ia akan masuk syurga. Namun barang siapa yang mendurhakaiku, berarti ia telah enggan memasukinya. Jadi, kalau nak masuk syurga, taatlah kepada Nabi SAW. Buat apa yang Nabi SAW perintahkan. Kalau tak nak masuk syurga, langgarlah. Apa yang Nabi SAW suruh buat, apa yang Nabi SAW suruh tinggalkan, langgar. Tentu kita tak akan buat, betul kan? Jadi, kewajipan kita adalah tunaikan segala hak Allah Ta'ala. Semampu mungkin. Ya, dengan itu kita akan mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu memasuki syurga, syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Mudah-mudahan kita kesemuanya termasuk di dalam hadis ini dan juga ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Amin ya rabbal alamin. Cukup setakat itu. Wallahu alam. Panjang umur kita akan lihat amalan yang ketiga, iaitu mengerjakan kewajipan-kewajipan dalam Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.